Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, sekali lagi nama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menjadi sebutan ramai setelah beliau mempertikaikan lembaga pengampunan seperti apa yang dinyatakan dalam satu artikel sebelum ini dari Malaysia Kini. Lembaga pengampunan tak berhak maafkan tertuduh, kata Hadi. Dan ini maklumat yang saya dapat dari Facebook page Ana Tahu. Menurut caption FB page Ana Tahu, nampaknya semua benda nak dipertikai. Maklumlah orang Melayu sokong. Dan di dalam perkongsian dari Facebook page Ana Tahu ini yang menyebut nama Hadi, memetik artikel di mana Hadi berkata lembaga pengampunan tak berhak maafkan tertuduh, telah mengundang banyak komen. Ada di dalam komen ini menyatakan lawan yang di Pertuan Agong Ketu. Ada juga kata, sebab tu raja-raja Melayu pun nampak macam kurang senang dengan puak-puak tebok atap ni, cari pasal memanjang. Ada juga kata, perjuangan Islamlah sangat, tak reti langsung, hormat Ketua Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Agong. Nah, saudara-saudara, saya melihat apa yang telah dikongsi melalui Facebook page Ana Tahu, di mana satu tajuk artikel ini dipetik yang bertajuk Lembaga Pengampunan Tak Berhak Maafkan Tertuduh menurut Presiden PAS itu. Adakah menurut Anda itu adalah satu kenyataan yang relevan oleh seorang ahli politik? Dan ini mengundang banyak komen dari netizen juga. Dan ada juga yang tak puas hati dengan apa yang dinyatakan Hadi Awang. Ada juga kata, adakah Hadi Awang akan dikenakan tindakan setelah mempertikaikan lembaga pengampunan? Dan apakah motif sebenar Presiden PAS membuat kenyataan ini? Adakah ini berkaitan dengan pengampunan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saudara-saudara, dalam artikel ini juga ada yang menyatakan, ataupun dalam perkongsian FB page di dalam ruangan komen, ada menyatakan pertikaian nasional tidak best. Ada kata, menyinggung hak majlis raja-raja. Di dalam komen yang lain ada telah menampilkan sebuah gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim. 5 tahun untuk menilai kepimpinan Anwar. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan pedulikan apa pihak lawan kata. Yang menilai rakyat. Dekatkan diri dengan rakyat. Selesaikan masalah yang ada. Insya Allah, usaha baik pasti ada ganjarannya. Ada juga kata, lawan lembaga pengampunan, derhakalatu, boh lokap. Nah, saudara-saudara, melalui kenyataan Hadi yang dilihat mempertikaikan lembaga pengampunan, dan ada di dalam ruangan komen menyatakan juga melawan yang di Pertuan Agong, dan juga ada juga menyebut nama raja-raja Melayu nampak kurang senang dengan puak-puak tebok atap ni. Sudah pasti ini yang dinyatakan terhadap kepimpinan Perikatan Nasional yang dilihat menjadi puak tebok atap. Nah, saudara-saudara, ini satu lagi kejutan baru untuk Hadi Awang, dan saya rasa ini juga kejutan baru ataupun mungkin kejutan buruk untuk kepimpinan Perikatan Nasional. Melalui perkongsian FB page Ana Tahu, di mana memetik apa yang Hadi pernah kata, yaitu lembaga pengampunan tak berhak maafkan tertuduh, kata Hadi. Sekian saja ulasan ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, hari ini terdapat satu tajuk berita yang menyebut nama Khairi Jamaluddin dan juga salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, yaitu Tengku Zafrul. Disebutkan di dalam artikel berita dari biharian.com, Khairi Jamaluddin, Tengku Zafrul ganti Norza menjadi persoalan. Dalam artikel ini, walaupun lama lagi, tetapi desas-desus siapa pengganti Tan Sri Muhammad Norza Zakaria
Sebelum itu, mungkin ada yang tidak tahu siapakah Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Tan Sri Muhammad Norza Zakaria selaku Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, di mana satu kabar angin yang sudah bertiup kencang, walaupun lama lagi, tetapi desas-desus siapa pengganti Tan Sri Muhammad Norza semakin sudah bertiup kencang. Dan yang menariknya, antara nama yang disebut-sebut menggantikan Norza yang akan melepaskan jabatannya hujung tahun ini ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dan bekas Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Namun mereka yang memasang hajat meneruskan legasi Norza harus memiliki 5 syarat. Nah, persoalannya, adakah di sini sekiranya Tengku Zafrul yang akan menjadi Presiden BAM ataupun Persatuan Badminton Malaysia, adakah beliau akan melepaskan jawatan sebagai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI? Dan yang kedua pula adalah Khairi Jamaluddin. Adakah sekiranya KJ menjadi Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM? Adakah ini bermakna KJ tidak lagi akan terlibat dengan politik? Nah, ini semua menjadi persoalan. Dalam artikel ini, perkara itu disuarakan secara pribadi oleh Timbalan Presiden BAM, Datuk Seri Jahaberdin Muhammad Yunus, yang berharap tokoh berwibawa dapat mengisi kekosongan itu dalam misi meneruskan kecemerlangan badminton negara. Katanya, antara syarat utama ialah tokoh berkenaan mampu mendapatkan dana selain memiliki minat mendalam terhadap sukan berkenaan. Tokoh yang berhajat juga perlu mempunyai kemampuan untuk mendampingi pemain dan jurulatih selain berupaya merangka program bagi meningkatkan sukan badminton ke tahap lebih baik. Adakah di sini KJ yang lebih layak ataupun mungkin Tengku Zafrul yang memang sudah ada jawatan sebagai menteri di dalam kabinet kerajaan hari ini? Awal bulan ini, Norza membuat pengumuman bakal mengosongkan kerusi nomor 1 badan induk berkenaan lebih awal berbanding selepas tamat Sukan Olimpik Paris 2024 seperti diumumkannya pada 15 Julai lalu. Secara pribadinya, menteri atau tidak, mesti ada 5 faktor yang saya gariskan itu, ujar Jahaberdin. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Anda pula, adakah Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI hari ini layak untuk menjadi Presiden BAM ataupun Khairi Jamaluddin yang hari ini tidak memegang mana-mana jawatan sebagai Menteri maupun beliau bukan sebagai MP juga? Tuan-tuan dan puan, satu artikel dari biharian.com, KJ Tengku Zafrul dikatakan mungkin ataupun menjadi calon yang bakal menggantikan Norza.